Nombor 1. Sebuah bakery membuat 3 jenis kek dengan kos bulanan adalah RM7,750 untuk 245 biji kek. Ni kos dia untuk buat 3 kek tu. Okey, kos untuk membuat sebiji kek pisang X, kek lobak merah Y, kek coklat adalah Z. Masing-masing ialah 20, 30 dan 40. So, dia adalah harga kos lah. Harga kos 20, 30, 40. Kemudian harga jual adalah 25, 35, 50. Ini adalah X, Y, Z. So kat sini dia kata jika bakery ingin memperoleh keuntungan sebanyak 1725, berapakah bilangan jenis kek yang perlu dibuat? Berapakah bilangan jenis setiap jenis tu berapa dia nak? Okey. So kat sini kita buat persamaan dahulu. Di mana pertama sekali ikut bilangan dulu. Bilangan dia 245. Jadi X tambah Y tambah Z sama dengan 245. Okey, yang kedua kita boleh kaitkan dengan harga kos. Harga kos adalah 20X tambah 30Y tambah 40Z. Sama dengan kos dia berapa? 7,750. So yang ni boleh permudahkan, nampak? Senang je, buang kosong dia. 2x tambah 3y tambah 4z sama dengan 775. Itu persamaan ke 2. So kita bila dah ada 3 pun boleh ubah, bermaksud kena ada 3 persamaan. Jadi persamaan ketiga adalah untung. Nampak untung? Untung ni adalah, awak boleh buat. Untung ni adalah harga jual tolak harga kos, betul tak? Okey. So harga jual dia katalah 25X. Yang ni harga jual. 3 bukan kata dia dah bagi X, Y, Z. Harga kos dia 20X, 30Y, 40Z, betul tak? So harga jual tolak harga kos, dapat untung. Yang tu terus buat pun. 25 tolak 20 dapat berapa? 5X. 35 tolak 30 dapat berapa? 5Y. 50 tolak 40 dapat berapa? 10Z. So boleh buat persamaan tak? Boleh kan? Yang ni adalah untung. So 5X tambah 5Y tambah 10Z sama dengan berapa untung dia? 1725. Jadi kat sini boleh permudah ke? Tak boleh? Boleh. Kita bahagikan semua ni dengan berapa? 5. So, X tambah Y tambah 2Z sama dengan 345. Jadi, dapatlah 3 persamaan. Nampak? Okey? Senang sahaja. Okey, so kita teruskan dengan pengiraan dengan buat apa? Persamaan serentak. Okey, kat sini ada 3 persamaan. Jadi, kita pilih persamaan mana kita nak. Jadi, cikgu pilih persamaan pertama dengan ketiga. Okey, ni yang kedua. Okey, persamaan pertama adalah X tambah Y tambah Z sama dengan 245. Persamaan ketiga adalah X tambah Y tambah 2Z sama dengan 345. So, cikgu tolakkan dia. Nampak? So, bila tolakkan dia, kita akan dapat apa? Kosong Z tolak 2Z, negatif Z sama dengan negatif 100. Bermaksud Z sama dengan 100. Faham? Ni dapat direct je. Z sama dengan 100. Okey. So, sekarang kita cari jalan macam mana kita nak buat satu lagi persamaan. Okey, sekarang cikgu akan buat persamaan ketiga ni kita darab dengan 2. Kita darab 2. Kita akan dapat, cikgu tulis kat atas ni. 2X tambah 2Y tambah 4Z sama dengan 345 darab 2, 690. Okey? So, kita mana 4Z? Yang ni. Kita nak guna nombor 2 ni tadi. So, tulis kat bawah dia. 2X tambah 3Y tambah 4Z sama dengan 775. So, kita buat apa? Yes, tolakkan dia. Kita
Kita akan dapat 2X tolak 2X, kosong. 2Y tolak 3Y, negatif Y. 4Z tolak 4Z, kosong. Sama dengan 690 tolak 775. So, kita dapat negatif 85. Okay, so Y sama dengan 85. So, dah dapat Z, dah dapat Y. Kita buat apa? Ambillah persamaan pertama. X tambah Y tambah Z sama dengan 245. X kita tak tahu, tambah 85 tambah 100 sama dengan 245. X sama dengan 245 tolak 185. So, kita dapat X dia 60. Jadi, kat sini boleh buat kesimpulan. Kek apa? Kek pisang sama dengan 60. Kek lobak merah sama dengan 85. Kek coklat sama dengan 100. So, selesai. Okey, untuk soalan nombor 2, sebuah syarikat menawarkan 2 skim. Skim pertama, gaji permulaan 1,500, kenaikan gaji 250. Okey, skim kedua, gaji permulaan adalah 20,000, kenaikan gaji adalah 2% daripada gaji pokok. Farhan bercadang untuk memilih skim yang menawarkan pendapatan yang lebih tinggi dan menabung 30% daripada jumlah gajinya untuk membeli rumah selepas 10 tahun. Okey, skim manakah yang patut dipilih? So, kita buat skim 1. Kita buat perbandingan. Okey, dalam skim 1, A dia adalah 12 darab 1,500 sebab kita nak kira per tahun. So, kita akan dapat kat sini, berapa tadi? 18,000. Nampak? Okey, D pun adalah 12 darab 250. Kita akan dapat 3,000. Sebab pengiraan ni kita akan kira per tahun. Sebab dia kata bekerja tahunan. Okey. So, kita dapat kat sini dia adalah satu janjang aritmetik. Sebab apa? Dia naik sikit-sikit. 250, 250, 250 macam tu. Dia adalah janjang aritmetik. Okey, so bila dia kumpul, kita akan dapat S tau. Hasil tambah. S10 sama dengan apa rumus S? Okey, S10 adalah N per 2. 10 per 2 darab 2, 18,000 tambah 10 tolak 1, 9 di 3,000. Okey, boleh tulis terus. Okey, guna kalkulator terus. Kita akan dapat 31500. Okey, dapat. Okey, sekarang kita tengok skim 2. Skim 2 ni adalah janjang geometri. Okey, di mana A dia adalah berapa? 20,000. Dia yang dia dah per annum. Per annum adalah tahunan. Setahun. Dengan kenaikan gaji 2%. So, D dia adalah 1.02. So, kat sini kita cari S10. S10 sama dengan, kalau SN sama dengan A, R kuasa N tolak 1 per R tolak 1. Nampak? So, S10 sama dengan A kita adalah 20,000 darab 1.02 kuasa 10 tolak 1 macam ni. Per 1.02 tolak 1. Yang ni kuasa dia bukan tolak 1 Tengok betul-betul. So, kat sini kita akan dapat 218,994.42. Okey, so dia pilih mana? Ni dia kena bundarkan 218,994. Jadi mana yang patut dipilih? Skim 1. Nampak tak? Okey, jadi kena tulis sikit. Farhan patut memilih skim 1. Okey. Kemudian dia kata dia saving 30%. So, 30 per 100 darab 31500. Kita akan dapat 94,500. Okey, jelas? Okey, so kita proceed ke soalan seterusnya.
Okey, untuk soalan 2B, pada awal tahun ke-7, kenaikan gaji tahunannya telah berubah daripada 250 kepada 300 untuk skim 1. Hitung gaji bulanan Farhan untuk tahun ke-10. Dia dah berubah. Jadi kita tengok berapa gaji dia pada tahun ke-6. So kita tengok gaji bulanan pada tahun ke-6. So, kita guna T6 sama dengan A tambah N tolak 1D. Jadi, A adalah 1,500 tambah N tolak 1, 6 tolak 1, D dia 250. So, kita akan dapat 2750. So, untuk tahun ke-7, gaji dia 2750, kita tambah dengan 300 sebab dia kata dia dah beza, dia naik 300. So gaji T7 tu adalah 3050. Faham? Okay, so kita boleh katakan kat sini, dia dah start barulah kan. A dia adalah 3050, D dia adalah 300. Okay, jadi dia nak gaji bulanan untuk tahun ke-10. So T10 ni, kalau ini dah jadi 1 tahun pertama, maka T10 tu adalah T4. Boleh nampak tak? T7 dah jadi tahun pertama, T8 tahun kedua, T9 tahun ketiga, T10 adalah tahun ke-4. Jadi T4 sama dengan A adalah 3050 tambah 4 tolak 1 D 300. So dapat 3950. Okay, so RM 3950 dia punya gaji. Okay, so selesai nombor 2. Okay, untuk nombor 3A, kita nak buktikan tan 3X sama dengan 3 tan X tolak tan kuasa 3X per 1 tolak 3 tan kuasa 2X. Jadi, kita buat macam ni. Tan 3X sama dengan tan 2X tambah X. Nampak tak? Yang ini adalah tan A tambah B. Okay, so A dia adalah 2X, B dia adalah X. So, kat sini kita boleh kembangkan tan 2X tambah tan X guna yang tan tu. Okay, per dengan 1 tolak tan 2X tan X. Okay, kemudian. Okay, tan 2X ni adalah tan 2A. Tengok rumus tan 2A. Kita akan dapat 2 tan X per 1 tolak tan kuasa 2X. Okay, yang lain kekal. Tambah tan X per 1 tolak tan 2X ni pun sama. Nampak? 2 tan X per 1 tolak tan kuasa 2X. Tutup balik. Sambung. Tan X. Darab lah maksudnya. Okey, jelas? Okey, kemudian kita sambung lagi. Okey, kita akan buat bahagian atas. Yang ni. Bahagian atas Okey, bahagian atas ni 2 tan X per panjang 1 tolak tan kuasa 2X. So, kat sini per 1. Jadi, kita nak samakan bawah dia. Atas ni, bawah ni kita darab dengan 1 tolak tan kuasa 2X. Atas pun kita darab 1 tolak tan kuasa 2X. So, kita akan dapat tambah, darab masuklah ni. Tan X tolak tan kuasa 3X. Nampak? Okey, per panjang. Per ni yang tengah ni. Okey, per panjang. Kita selesaikan yang bawah pula. Yang bawah cikgu buat color hijau. Okey, so kat sini. Yang ni darab masuk.
1 tolak 2 tan kuasa 2x per 1 tolak tan kuasa 2x. Okey, kita buat tu dulu. Okey, next step. Okey, kat bawah ni awak tengok yang merah ni. Ni, yang ni. 2 tan x tambah tan x. Kita akan dapat 3 tan x tolak tan kuasa 3x. Nampak? Okey. Per dengan 1 tolak tan kuasa 2x. Okey, kemudian perbesar. Bawah dia adalah 1. Okey, 1 ni adalah 1 tolak tan kuasa 2x tolak 2 tan kuasa 2x per 1 tolak tan kuasa 2x. Okey. Untuk yang atas kita akan dapat, yang merah tu kita akan dapat sama juga, 3 tan x tolak tan kuasa 3x per 1 tolak tan kuasa 2x. Okey, per yang hijau pula. Okey, 1 kekal, ini tolak ini. Jadi tolak 3. Okey, kita akan dapat 1 tolak 3 tan kuasa 2x per 1 tolak tan kuasa 2x. Okey, so sampai kat sini. Okey, kita sambung pengiraan tadi. Okey, yang merah ke atas tu, awak boleh tulis macam ni. 3 tan x tolak tan kuasa 3x per 1 tolak tan kuasa 2x darab. Okey, darab. Ataupun nak tulis bahagi pun tak apa, awak bahagi. Bahagi tak, awak kena tulis baiklah. So, ni darab. Kalau darab, awak naikkan ke atas. Nampak tak? 1 tolak tan kuasa 2x ni yang hijau. Per dengan 1 tolak 3 tan kuasa 2x. Nampak? Okey. Ni kita darab. Okey. So kat sini, ni boleh potong kan? Ungkapan ni kita boleh potong. Okey. So, satu lagi ungkapan. Yang atas ni kita salin. 3 tan x tolak tan kuasa 3x per 1 tolak 3 tan kuasa 2x. So, sama tak dengan yang diberi? Sama kan? Okey, jadi terbukti. Okey, so selesai 3A. Okey, kita tengok balik kalau graf tan x. Okey. Kita ni ada garis asimtot, yang ni wajib buat, yang ni putus-putus tau. Okey. Bentuk dia macam gini. So kita nak buat graf 3 tan 3x. Okey. Okay, first awak lukis dulu dia punya paksi ni. Okay, kemudian paksi X dan paksi Y. Okay, lukis dia punya asimtot. Okay, asimtot dia. Satu, dua, tiga, lebih kurang lah. Okay, kemudian apa yang perlu awak buat, kalau 3x ni bermaksud dia macam ni Okey. Yang ini 1. Dia dalam ni dia bagi 3. 1 nak capai 90 tu. So 1 bawah, 2, 3. Okey, nampak? Okey. So, kat sini adalah pi per 2. So, awak kena buat sampai dapat pi. Okey. So, bila kat sini, dia ada negatif 3 tan. Bermaksud, bila negatif, awak start ke bawah. Dia pantulan dari bawah. So, awak kena start dari sini. Macam gitu. Sini 1.
2, 3. Macam tu. Lepas tu dan seterusnya lah. Dan dia nak naik satu tangga. Naik satu tangga bermaksud awak ubah dia punya garisan ni menjadi dia tambah satu kan. Menjadi paksi dia akan jadi ini. Turunkan garisan dia. So dia punya sini adalah 1. Nampak? So graf dia akan jadi macam ni. Okey, awak buat dulu garisan macam ni supaya senang nak lakar. Kemudian awak tahu dia start daripada bawah ni 1 kan. Okey, dia start dari bawah sebab negatif. Negatif 3 tan tu dia start bawah. Awak buat start sini menghampiri kosong. Nampak? Kalau boleh smoothkan lagi. Smooth. Okey, macam itu. Okey, tapi dia mesti lurus kat sini. Okey. Kemudian yang kedua sampai sini. Sampai sini. Kalau boleh sama besar lah. Okey. Kemudian kat sini adalah pi per 2. Dia menghampiri sahaja. Okey. Seterusnya ini. Kemudian ke bawah. Nampak? Okey. Kemudian okey. So last sekali ni adalah pi. Nampak? Jelas? Okey. So sekarang kita dah selesai B1. Okey. Ni mesti sambung lah. Jangan tak sambung pula. Dan garis awak mesti smooth. Okey. Kemudian seterusnya dengan menggunakan paksi yang sama, lakar satu garis lurus yang sesuai dengan ini. Jadi kita nak buat garis lurus tu. Persamaannya adalah 2x per pi tambah 3 tan x tolak tan kuasa 3x per 1 tolak 3 tan kuasa 2x sama dengan kosong. Yang ini kalau awak perasan, dia adalah tan 3x. So tulis je 2x per pi tambah tan 3x sama dengan kosong. Tan 3x ni adalah apa? Ia adalah y. Satu tolak tu kan. Jadi daripada sini, y sama dengan 1 tolak tan 3x. Tan 3x bawa sini. Tan 3x sama dengan 1 tolak y. Bawa sana. So ganti nilai saja. 2x per pi tambah 1 tolak y sama dengan kosong. 2x per pi tambah 1 sama dengan y. So ada persamaan dah. Jadi y sama dengan 2x per pi tambah 1. Kita buat apa? Kotak. 1x, 1y. X kita nak letak apa? Kata x ni kita nak letak kosong. X kosong. Jadi kalau x kosong, 2 pi tambah 1, y dapat berapa? Okay. Kalau x kosong kat sini, 2 darab kosong per pi tambah 1. 2 darab kosong, kosong. Kosong per pi, kosong tambah 1. Dapat 1. Okey. So yang kedua, x kita pergi ke 2 pi. Senang sikit ikut ni. Okey. So y sama dengan 2 pi per pi tambah 1. Pi per pi hilang. Jadi 1 lah kan. 2 tambah 1, 3. So awak boleh agak 3 koordinat dia. Jadi koordinat dia pi 3 dengan 0, 1. So kita plotkan dekat graf yang sama tau. 0, 1 ni 0, 1 kat sini. Pi 3. Pi katalah 3 tu kat sini. So awak letak je lah kat sini. So awak ambil pembaris. Gariskan. Nampak yang hijau cikgu gariskan tu. Jadi berapa bilangan penyelesaian yang ada? Awak tengok. 1, 2, 3, 4. Jadi jawapan dia 4,
bilangan penyelesaian. Okey, jelas? Okey. Selesai.